Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nabia Hamid. Kita kembali bersiaran dalam program Inside Talk yang membincangkan isu-isu politik dan juga isu-isu semasa tanah air. Baiklah, kalau kita lihat banyak kemelut yang berlaku daripada segi ekonomi, politik, perkembangan COVID. Macam-macam yang berlaku kebelakangan ini. Namun hari ini tajuk kita, semua salah DAP. Kalau kita ikut media sosial, isu perkauman ini masih tidak putus-putus. Saya petik kajian daripada ahli akademik yang dijalankan bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM pada September tahun lalu yang dilaporkan sebuah portal yang mengatakan 80% kandungan bahan di sosial media pada akhir tahun itu berbaur perkauman. Okay, kalau kita lihat antara yang dibangkitkan di media sosial, kalau anda boleh baca sendiri di media-media sosial maupun kenyataan ahli parti politik, mereka juga menyebut mengenai DAP. DAP lah salah. Ini semua salah DAP. DAP mahu mengancam UMNO, DAP mahu mengancam Melayu, DAP mahu mengancam Islam. Untuk tajuk ini semua salah DAP, kita akan kupas bersama tetamu istimewa hari ini. Buat julung kalinya, terima kasih YB Howard Lee yang juga Adun Pasir Pinji. Jauh datang daripada Perak. Ipoh. Sihat. Terima kasih atas jemputan. Okey. YB memang stay daripada Ipoh ke macam mana? Pagi tadi dari Ipoh lah. Daripada Ipoh. Tolak dari Ipoh pagi tadi. Untuk tajuk semua salah DAP ni kita akan kupas kejap lagi. Sebelum itu saya nak ajak penonton di The Malaysia Insight, anda boleh share. Jadi ramai orang boleh tengok, kongsikan di ruangan Facebook anda. Ramai boleh dapat intipati daripada YB Howard hari ini. Dan jangan lupa, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh kongsikan di ruangan komen. Sekiranya ada kesempatan, saya akan bacakan dan kita akan tanyakan terus kepada YB hari ini. Okey YB? Boleh. Kita santai-santai saja hari ini YB. Soalan pertama saya YB. YB dah berapa lama dalam parti? Semestinya berhadapan dengan sentimen-sentimen ni. Jadi sentimen mengenai ini semua salah DAP. Apa pandangan YB? Saya rasa dengan sentimen, saya rasa kita kena tumpu kepada istilah sentimen. Sebab sentimen tak semestinya selari dengan realiti. Sebab sentimen ni boleh digorengkan, boleh dikipaskan, boleh dihasutkan. Saya masih ingat penggal pertama, sebab saya jadi adun tahun 2013. Tadi Nabiha pun kata first time cover jadi wartawan pun 2013 kat Perak kan. Pada ketika itu memang rasa sentimen di social media di luar sana memang boleh dikatakan angin kebencian yang agak kencang rasanya. Sebab dengar tiupan angin tu dengar lah, tapi rasa macam tak rasa tapi dengar. Di kawasan saya, Pasir Pinji, saya kena bubur disclaimer lah. Pasir Pinji adalah salah satu dun di mana peratusan undi Cina paling tinggi di negeri Perak. Tetapi di dalam kawasan saya terdapat satu kampung, nama dia Kampung Pasir Putih. Ramai orang tersohor, orang-orang hebat, orang Melayu di seluruh pelosok Malaysia sebenarnya datang daripada Kampung Pasir Putih. Dan di situ saya yang termasuk Kampung Pasir itu termasuk dalam Dun Pasir Pinji. Dan awal-awal saya masuk rasa macam segan, takut pernah ada pengalaman di baling tomato lah, ubi kentang bila drive lalu tempat tu. Tetapi selepas insiden tu, dan jelas pada ketika tu yang baling tu orang UMNO. Ketika tu lah. Sebab kita drive, lepas di sebelah kanan markas pemuda UMNO, sebelah kiri pula markas wanita UMNO. Pada ketika itu 2013. Lepas menang pula kena masuk balik. Kalau ada tentangan perlu kita berkawan. Last masuk, orang kampung okey saja, bukan saja okey, malah sangat mesra. Raya, rumah terbuka, jemput adun, jemput saya pergi. Lama tak lama, 2-3 bulan kemudian tu duduk sembang dengan anak-anak muda kampung.
jadi kawan. Bukan saja jadi kawan, jadi rakan kongsi untuk buat projek-projek, buat kerja-kerja amal dan kebajikan dalam kampung. Baik-baik saja. Dan saya lepas itu pun mula tanya soal, betul ke orang benci sangat DAP, orang kampung, orang Melayu? Dia kata, tak, orang UMNO je yang benci. Orang PAS saja yang benci. Kami orang kampung tak ada masalah. Dan sejak itu saya mula asingkan antara sentimen dan realiti. Dan bagi saya lah, sentimen itu datang dari mana? Sentimen datang daripada realiti bahawasanya pada ketika itu parti-parti pemerintah dan parti-parti yang berdasarkan kaum atau berasaskan kaum, tak naklah sebut parti asaskan perkauman, tapi parti asaskan kaum pantang sangat dengan parti yang bukan kaum, sebab ia membolehkan mereka untuk melanjutkan satu naratif yang memberi keabsahan kepada kewujudan mereka. Dan bagi kami, perjuangan DAP dan perjuangan kami adalah untuk mengembalikan kuasa kepada rakyat. Dan mereka nak mengekalkan kuasa kepada sang penguasa apa jua caranya. Dan cara yang ditemui mereka adalah untuk mengapi-apikan sentimen kaum dan pertentangan kaum. Tetapi lumrahnya dan hakikatnya sebenarnya satu pertentangan kelas. Jadi itulah sebenarnya mereka nak kekalkan relevan dan kekalkan kewujudan mereka dengan mengabsahkan perjuangan inverted commas mereka, iaitu perjuangan berdasarkan kaum. Kami nak menjadikan rakyat sebagai tuan, tak kisah kaum. So mungkin itu sebagai pertengahan kelas itulah. Yeah. Orang kata kalau di Malaysia ni yang kaya makin kaya, Yeah. yang miskin tetap miskin dengan subsidinya, betul? Yang kaya dan berkuasa terus menindas, dan yang miskin dan susah dan lemah turut tunduk tertewas. Mereka nak kekalkan benda tu dan kita nak lawan benda tu. Itulah sebab kami jadi musuh mereka. Tapi kalau ikutkan daripada orang kata label yang diberikan kepada DAP ni, DAP mengancam Melayu, DAP mengancam Islam. Apakah benar? Benar ke tak benar? Sebab kalau ikut kata, bagi saya lah, kalau kebenaran itu ada, saya nak tanya balik soalan. Apabila kerajaan negeri Pulau Pinang awal sehingga sekarang, kerajaan yang diketuai DAP, komposisi adun DAP ni besar, tapi kerajaan Pakatan Rakyat ketika itu dan sekarang Pakatan Harapan, kerajaan yang diketuai, dianggotai DAP meningkatkan peruntukan kepada masjid-masjid, kepada orang Melayu, kepada orang Islam. Adakah itu bertentangan dengan agenda memperkasakan Islam? Adakah itu salah? Apabila DAP, kerajaan DAP, anggota DAP, parti DAP yang mengangkat agenda MA63 untuk mengembalikan Sabah dan Sarawak ke kedudukan yang sepatutnya, adakah itu menentang agenda pemerkasaan Bumi Putera? Apabila DAP lah yang memperjuangkan kembalikan hak kepada rakyat, iaitu bagi orang yang miskin dijaga secara lebih, tak kisah dia Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, dan untuk kita pastikan yang kaya dan berkuasa menurunkan harta dan menurunkan kuasa mereka kembali kepada rakyat. Adakah itu melawan Islam dan Melayu? Tidak, sebab yang miskin dan lemah di bawah ni Melayu ramai juga. So kalau itulah salah, itulah biar kita sajalah. sebenarnya semua salah DAP kan. Biar sajalah. Okey, YB, saya kan memang hangat hari ini, dah lebih pada 250 orang menonton kita hari ini. Saya tak sempat lagi tanya soalan nombor 2. Dah ramai orang tanya, tapi saya bacakan dulu sedikit sebanyak penonton. Boleh. Okey, daripada Somad Arasu, is DAP a legitimate party? If it's so, why the Malays are frightened of them? Perhaps long time indoctrination by Malay parties, especially by Dr. Mahathir. Baru-baru ni pun kalau saya ingat Dr. Mahathir ada mengatakan, YB pun tahu kan kenyataan daripada Dr. Mahathir sendiri. Okey, DAP terlebih perasanlah tentang pernyataan semua salah DAP, masyarakat tak ambil pot pun, kata Jaafar Ismail. Okey, saya bacakan dulu. Hussein Cik Ismail, DAP lebih efektif daripada kerajaan Tebuk Atap. Okey, bukan saya kata, Hussein Cik Ismail yang kata.
Daripada Go Yu Liang, tanya YB mengenai semalam ada pembangkang hantar memorandum untuk menamatkan darurat agar parlimen dibuka. Apa pendapat YB? Okey. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang terkini kepada DAP kalah kenapa DAP kalah di Kedah kalau parti YB dapat sambutan. Daripada Lim Ki Zun dan juga Ramli Tamli, terbaik DAP PH, dia buat kurungan. Okey. Baik, itu antara soalan. Okey, kita jawab dulu soalan yang pertama mengenai DAP a legitimate party. I think the answer is in the question itself. Alright, is DAP a legitimate party? Well, if you say boleh campur. Boleh, no problem. Sebab tanya dia dah mau putih kan. So, I think the key is DAP has been around for 50 something years, over half a decade. And we have contested in every single general election. I don't think the legitimacy is ever a problem, and by virtue of the fact that we are a very legitimate party who has contested in every single general election, we are legitimate. And if we really are that much of a threat, why are we still around as a legitimate party who continues, and right now we are the largest party in parliament. So I think the fact that we are a legitimate party with the largest number of seats by a single party in parliament actually tells us that that is precisely why we are a threat to those who are in power. And that gives you a kind of reason to speculate why those in power want to paint us in the paint that they have. Okay. Saya harap itu ni lah. Orang tak ambil pot pun. Orang ambil pot pun. Betul ya, orang tak, macam saya sebut tadi lah. Budak-budak kampung Pasir Putih, anak-anak Melayu, belia yang sekarang tengah sengsara sebab ekonomi teruk, dia pun tak ambil pot sangat tentang cengkaman atau hasutan politik oleh sang penguasa. Dia sekarang memang tengah fikir macam mana nak cari kerja, yang tak ada kerja, yang ada kerja macam mana untuk dapat cukup rezeki untuk pastikan hari ini kenyang, esok ada makan ke tidak. So di dalam suasana sekarang di mana youth unemployment adalah paling tinggi 13 point something %, di mana memang ekonomi satu dunia tengah sengsara, di mana kita sedang menghadapi krisis ekonomi, krisis kesihatan, krisis pendidikan sebab dah ada lost generation setahun lebih tak boleh pergi sekolah, anak-anak tak boleh pergi sekolah. Rakyat tengah fikirkan macam mana nak survive. Rakyat tengah fikirkan macam mana untuk pastikan tahun depan, tahun kemudian itu tidak akan menjadi lebih susah daripada sekarang. Tapi masih ada orang pihak sang penguasa yang nak kekal berkuasa dengan menghasut api-api kebencian. So, memang rakyat tak ambil pot pun. Yang rakyat ambil pot adalah apa yang boleh kenyangkan perut. Dan tentang tamat darurat. Tamat darurat, betul. Pandangan saya, darurat ini mungkin nanti akan dipanggil polis kerana fake news ke apa. Tapi tak kisahlah, ini adalah pandangan saya. Darurat ini bukan apa yang dinyatakan oleh pihak parti pemerintah sekarang. Kononnya nak sekat COVID sahaja. Tetapi kalau nak sekat COVID, perlukah kita gantung? Sebab apabila Dewan-Dewan Undangan Negeri dan juga Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Parlimen, institusi penggubalan dasar dan pembuatan dasar tertinggi di Malaysia dan juga wadah demokrasi yang tertinggi di Malaysia digantung fungsinya, tak usah kita cakap tentang ahli parlimen tak boleh nak buat kerja, yang tak nak buat kerja sekarang makan gaji buta. Tak usah kita sebut benda tu. Cuma institusi demokrasi tertinggi di negara kita terganggu operasinya dengan tergantung fungsinya, bermaksud demokrasi tergantung di Malaysia. Dan saya sentiasa pegang kepada a government answers to parliament. Dan apabila pihak yang perlu kerajaan atau pemerintah atau kabinet jawab, parlimen tak dapat jawab kepada, kabinet tak boleh nak jawab kepada parlimen, maksudnya dia tidak boleh dipersoalkan. Maksudnya dia ada kuasa mutlak.
Dia boleh meluluskan apa sahaja. Inilah lari daripada asas negara kita. Asas daripada sistem pentadbiran yang termaktub dalam perlembagaan. Jadi tamat darurat segeralah yang saya tuntut. Dan benda ni adalah tuntutan daripada Pakatan Harapan juga. Dan itu pendirian saya lah. Tak ada lain, tak ada bukan daripada kita kena segera kembalikan parlimen, kembalikan legislatif dan kembalikan keseimbangan kuasa dalam struktur negara kita, pentadbiran negara kita. There's no option else. So, tentang kalah Kedah. Sebenarnya kat Kedah DAP tak tanding banyak kursi. So, saya rasa agak tak adil kalau kata kalau DAP kalah di Kedah, kita tak boleh jadi kerajaan. Saya sentiasa berpegang kepada kita perlu gembeling segala tenaga untuk melawan, dan saya guna istilah melawan kerana yang status quo ni perlu, wajar dan wajib dilawan sebab mereka zalim. Kezaliman tu wajib dilawan. Dan untuk melawan secara efektif dan efisien dan berkesan, kita perlu gembling segala sumber tenaga untuk melawan. So saya rasa ya, mungkin DAP tak menang cukup, tetapi kita pun tak tanding cukup lah. So tapi saya rasa tak usah kita sebut tentang DAP kena lawan berapa, PKR kena lawan berapa. Saya rasa kita kena gemblingkan semua tenaga. Baik, cakap mengenai kemelut politik yang berlaku sekarang, banyak juga kenyataan dan kita tengok UMNO. Ada juga ura-ura katanya sampai keluar audio lah sebelum ni. Ada kerjasama dengan UMNO dan PKR. Lepas tu ada juga kenyataan daripada pemimpin DAP yang kata, oh, DAP takkan bekerjasama dengan UMNO. Jadi nak tanya dengan pandangan Wabi, adakah sangat mustahil mengenai kerjasama DAP dan UMNO ni? Saya faham DAP dan UMNO ni kira kata musuh seteru lah daripada awal perjuangan tu. Tapi apa pandangan YB? Adakah mustahil? Sebab untuk mendapatkan, orang kata, bak kata pemimpin-pemimpin yang saya dah interview sebelum ini, dia kata kestabilan politik tu amat penting. Jadi untuk mendapatkan kestabilan politik, kena ada, orang kata, gabungan politik yang kukuh juga. Jadi apa pandangan? Bagi saya, apabila disebutkan atau ditanyakan adakah ia mustahil, saya dah duduk dalam politik negara ini agak lama lah, sejak 2008. Kebanyakan benda yang pernah disebutkan sebagai mustahil dah berlaku. Misalnya, ambil contoh. Setahun setengah yang lepas, dikatakan akan adanya proklamasi atau diisytiharkan darurat. Mustahil, orang kata. Dah jadi dah. UMNO dengan PAS bersekatil. Dah kahwin? Dah kahwin sekarang. Dah cerai dah. Tapi 2 tahun hampir. Belum cerai lagi. Belum. Sekarang duduk serumah tapi tak bersetubuh. Tapi ada tampur-tampur lagi. Tapi itu yang orang kata. Saya sebut je. So, nanti orang kata saya pula kata kan. Itu konteks. Itu konteks. Memang never say never lah. Sebab when you say never, itulah cabaran untuk benda tu berlaku. Tapi pada ketika yang sama, ia sudah tentu kestabilan politik adalah yang paling penting sekarang. Tapi yang memegang kuasa, yang berada di tampuk kuasa sekarang, asyik saja cucuk, asyik saja nak lawan, asyik saja nak gaduh, asyik saja nak menyahstabilkan politik sehingga sebab dia nak buat tak stabil, dia buat syarat untuk tak stabil itu hanya setakat demo saja untuk kekal berkuasa. Tapi benda tu letak tepi juga. Bagi saya yang sangat penting sekarang adalah rakyat kena dikembalikan kuasa rakyat. Yang membuat keputusan bukannya pemain-pemain politik, bukannya sang penguasa, bukan elit parti politik. Rakyat perlu buat penentuan. Dan dengan itu, sekiranya lepas PIU yang akan datang ni, tak kisah dia hujung tahun ni ke, tahun depan ke, dia tak berani nak panggil pilihan raya walaupun COVID dah selesai, mungkin 2 tahun selepas ni mungkin baru akan pilihan raya. Kita tak tahu sebab kuasa penentuan tu ada kepada sang penguasa.
apabila rakyat dah buat satu keputusan, kita perlu sebagai pemimpin politik, sebagai orang yang diberi amanah membuat satu keputusan yang berdasarkan kestabilan politik dan juga untuk kesejahteraan rakyat. Dan tiada soalan lain yang perlu digunakan sebagai alasan. Hanya dan cuma dan semata-matanya kesejahteraan rakyat yang paling penting. Dan saya nampak, saya unjurkan rakyat yang berkuasa, tapi saya unjurkan tidak akan ada satu parti politik pun yang akan berdominan. Tadi Nabi Ha sebut tentang ada 2/3 dulu. Kita tu dah tak ada dah. So sekarang ni 2/3 tu tak dapat dicapai ataupun tak perlu dicapai untuk kestabilan politik? Bukan tak perlu, tak akan dicapai. Tak akan, Cuma ia membuka dengan keadaan di mana tidak akan ada satu parti pun yang akan dominan. Jangan kata 2/3 lah, nak dapat majoriti satu parti pun tak akan ada. Rasanya tak akan ada. UMNO sebelum ni dia kata dia nak tanding 90 kursi aja. 90 tu 20 kurang daripada 111. DAP kita sekarang 42 kursi, kita tanding lebih tu, takkan lebih 10 takkan lebih 3 kali ganda. So momokan bahawa DAP akan berkuasa, segalanya akan hancur, tak masuk akal. Tapi tak apa, tak ada satu parti politik pun yang akan dominan. Bermaksud keadaan itu yang dibawa oleh rakyat ni cerdik. Rakyat ni celik mata. Dan apabila tak ada satu parti politik yang akan dominan, itu akan memaksakan semua parti politik untuk duduk bincang bagaimana untuk realisasikan kesejahteraan rakyat yang sebenar-benarnya. So bermaksud rakyat akan paksa parti-parti politik untuk duduk semeja yang kata, hampa ni jangan gaduh, hampa ni kita dah buat keputusan, hampa kena runding. Tapi kalau ikut kiraan sekarang kan, majoriti kalau ikut parlimen memang tak tahulah majoriti sekarang PN berapa. So kita tengok yang ni tarik. Saya pun tak tahu nak kira macam mana dah. Saya pun tak tahu. Tapi kalau ikut apa sebenarnya formula, kalau ikut yang sekarang ni, apa sebenarnya formula yang terbaik? Adakah PH 2.0, BN 3.0 ataupun PN 2.0? Formulanya senang. Formulanya apa? Rakyat akan tentukan lepas pilihan raya, kita tengok macam mana. Sebab kalau sekarang kita nak preempt, susah sebab rakyat belum buat ketentuan. Misal katalah lepas pilihan raya tu nanti katalah ada orang kata kerjasama di antara, ada orang kata DAP menang sekian-sekian kursi, katalah gabungan di antara DAP, PKR, warisan dan sebagainya, dan memerlukan juga dengan kerjasama dengan UMNO. Adakah boleh diterima juga ataupun kalau rakyat dah kata inilah apa yang kami hendak, siapa parti politik untuk menolak? Yang menolak kehendak rakyat tu parti politik yang bodoh lah. Dan saya rasa ada juga parti politik yang bodoh, tapi DAP bukan antara mereka lah. Okey, sekejap saya bacakan sedikit sebanyak daripada komen penonton. Banyak ni, banyak komen. Selepas Lim Kizun tadi, Zaliha Ibrahim dia bagi komen sikit, saya bacakan daripada Puan Zaliha Ibrahim. Dia betul apa yang diperkatakan, rakyat dah amat sengsara, tambahan dengan harga barangan yang terlalu tinggi. Tamatkan darurat. Okey, Go Yuliang lagi dia tanya, YB mengenai indeks kebebasan media, negara dah jatuh 18 tangga ke 119. Ini menunjukkan apa isyarat dimahukan, khususnya kerajaan PN cuba menghadkan kebebasan media. Itulah kena baca The Malaysia Insight banyak. Sebab The Malaysia Insight dia bebas sikit. Okey, dan seterusnya Ramona Emma komen sikit YB pasal dakwaan Liu Chintong. Nak pecat dia kata Mahathir Tun M nak pecat Yeo Bin Yin semasa jadi menteri dulu. Okey, saya baca yang tu dulu. So mungkin YB boleh komen dulu mengenai indeks kebebasan media tu. Indeks kebebasan media, okey. Saya nak patah balik kepada zaman Pakatan Harapan dulu. Antara kritikan yang datang daripada penyokong kami sendiri dan juga oleh pihak-pihak tertentu adalah kenapa Pakatan Harapan tak guna kuasa yang ada untuk sekat mulut-mulut celupa yang menghasut, yang bakar semangat perkauman. Kenapa tak guna kuasa yang ada kepada pemerintah untuk humban demo masuk penjara? Kebebasan media ini dia macam pisau yang tajamnya dua-dua belah. Apabila kita nak bagi atau membiarkan kebebasan itu untuk
menjelma, akan ada serangannya apabila kuasa itu disalahgunakan. Kita terima. Sebab kebebasan itu apabila sudah tentu kita adalah sembang dengan social media yang berbau perkauman dan kebencian, itu cuba kita moderate. Tetapi benda kebebasan yang kita buka ruang sepenuh dan sebuka-bukanya ketika kami jadi kerajaan, ada juga suara-suara bantahan. Tetapi kami bangga bahawasanya kita tak sekat kebebasan media dan kebebasan bersuara, sebab itu adalah yang termaktub dalam perlembagaan. Tapi jangan sampai jadi jenayah lah, jangan sampai kita hasut kebencian. Tapi sekarang ni yang menjadi masalah. Sekarang sebab kerajaan entahlah tebuk atap ke apalah, Kerajaan Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, Barisan Nasional, apa nama jua pun sekarang dia ni tengah tension. Sebab demo tengah gaduh sesama sendiri. Memang duduk serumah tapi bukan sampai dah lepas tak setubuh dah, sekarang dah tanpa saling tanpa menampar. Dan benda tu demo tak nak terlampau tertular. Tetapi pergaduhan tu terlampau kuat, terlampau lantang tak sehingga orang kat luar rumah pun dah dengar je lah. Jadi saya rasa demo nak elak benda ni daripada rakyat komen berkenaan dengan ni, dan cara terbaik untuk sekat benda ni adalah untuk sekat media daripada melaporkan hakikat. Dan itu satu yang bahaya, sebab perubahan negara yang kita saksikan daripada merdeka sehingga sekarang, media memainkan satu peranan yang sangat besar dan penting untuk menyedari rakyat tentang apa yang sedang berlaku dan kebenarannya. Dan bila media disekat, maksudnya kebenaran sedang disekat. Dan ini sangat bahaya. Betul. Dan benda ni perlu dilaporkan. Tapi alhamdulillah setakat ni Demri Insight masih lagi tak ada masalah. Belum lagi. Okay. Kita doakan. Okey YB, yang soalan mengenai Liu Qintong kata, satu, saya belum baca lagi buku Qintong. Okey. Kalau nak tahu, beli buku Qintong baca. Keduanya, tentang ura-ura Tun nak pecat nak pecat Liu Bin. Perkara itu saya pun dengar ura-uranya lah pada ketika itu berkenaan dengan Lainas. Tetapi ialah apabila kita nak menjaga kepentingan rakyat, kepentingan alam sekitar, alam semula jadi, environmental credentials, kalau itulah yang menyebabkan orang kami nak dipecat, susah juga kan? Betul? Susah jugalah. Okey, banyak sangat soalan. Okey, saya punya soalan pun tak sempat habis lagi ni. Orang dah macam berborak dengan orang kampung guna dialek Perak. Ya dah. Kejap, apa lagi ni? Nanti saya nak habiskan soalan saya dulu. Boleh. Sebelum saya nak baca soalan penonton. Okey, YB, cakap mengenai kerusi-kerusi DAP ni. Kalau kita lihat, kerusi DAP baik Parlimen maupun DUN banyak tertumpu di kawasan bandar. Dan di luar bandar ni, majoritinya orang kita tahu Melayu. YB rasa kenapa DAP tak pergi ke seat luar bandar ni? Adakah takut sebab tak diterima oleh pengundi Melayu dan sebagainya? Ataupun bagaimana? Saya perlu tegaskan bahawasanya ya, mungkin kebanyakan luar bandar punya seat Melayu. Tetapi 70% daripada pengundi Melayu bermastautin di kawasan bandar. Ramai pengundi Kelantan duduk dan kerja di KL dan Ipoh. Okey. So, saya rasa faktor takut pengundi Melayu tu tak wujud. Keduanya, saya ambil contoh Selangor. Orang fikir Selangor ni bandar metropolitan dan sebagainya. Tapi dusun tua. Ambil dusun tua ditanding oleh anak
hasil sekolah demokrasi orang di AP, Adri Faizal. Melayu. Dusun Tua ni majoriti Melayu. Dan apabila kata takut undi Melayu, saya ambil contoh 4 daerah mengundi di Dusun Tua. Dia separa bandar ke luar bandar. Okey. Kampung Melaka, Batu 14, Kampung Nanding dan juga ada satu lagi. Dia ada 4 daerah mengundi yang majoriti Melayu, 80% Melayu ke atas. Adri menang. DAP menang. 80% ke atas Melayu. Paloh di Johor, Sheikh Omar, calon DAP, jadi adun pun adun DAP, ketua DAPC Negeri Johor. Tapi mungkin adakah itu disumbangkan daripada bendera PKR, lambang tu? Sebab kalau contohlah diletakkan logo DAP di tempat kawasan luar bandar. Adakah macam mana pula? Sebab kata luar bandar, kerusi-kerusi yang DAP menang di Sabah, yang 80% memang luar bandar. Orang asal ada, orang Melayu ada, orang Cina ada. Menang kursi-kursi kami juga. Luar bandar juga. Jadi saya rasa masalahnya adalah apabila kita kaitkan luar bandar dengan kaum. Itu saya rasa kurang tepat. Sebab Malaysia ni pelbagai. Sabah, Sarawak, jangan kata Sabah Sarawak lah, di Ipoh pun dari hulu ke hilir pun berbeza-beza. Kalau kita pergi sebelah utara, orang utara cakap pun utara. Kalau pergi ke sebelah Selangor lah, di hilir, dia dinamik, sangat dinamik. Dan orang Melayu sendiri pun bukan monolitik, bukan homogeneous. Jadi bagi saya lah, geopolitik berbeza dengan kaum, dan apabila kita kaitkan kaum dan sesetengah kaum dengan sesebuah demografi, sebuah demografi dengan sesebuah geopolitik, itu tak kena lah. Tak kena sebenarnya. Okey. Okey, saya baca pula ni tu soalan yang kita ni, saya ada soalan daripada penonton banyak sangat. Kita ada lagi berapa minit? 10 minit Tuan Direktor? 10 minit lagi kan? Okey, kita lagi 10 minit lagi YB. Tapi tak apa, saya bacakan soalan penonton yang banyak ni. YB, pada PR14, DAP 45 kerusi setelah bertukar jadi pembangkang. Kenapa DAP mengangkat orang lain jadi ketua pembangkang sedangkan DAP kerusi terbanyak? Itu soalan pertama Amri Ismail. PR15, adakah DAP akan bertanding kawasan Melayu dengan lambang sendiri? Okey, tadi dia lebih kurang, dia cuma beza itu Sabah Sarawak lah yang YB sebut tadi. Itu daripada Amri Ismail. Ni tadi Rosan Abdullah kata DAP parti anti Melayu dan Islam. Dan daripada Naim Al-Kalantani, mungkin orang Kelantan, Howard bercakap macam berbual dengan orang kampung guna dialek Perak tadi dia kata. Okey, dan Muhammad Najib, tidakkah YB merasakan kerjasama DAP dengan UMNO jika benar berlaku akan meletakkan DAP dalam keadaan dilihat sebagai parti Cina sebagai MCA? Kerana ini pernah berlaku kepada gerakan sewaktu mereka bekerjasama dengan UMNO dulu. 10 minit lagi. Logo sendiri, saya sendirilah berkecenderungan untuk kekalkan Pakatan Harapan. Sebab PIU lepas kita guna nama Pakatan Harapan, lepas menang dan berjaya daftarnya Pakatan Harapan, PRK proses nak ada wujudkan logo Pakatan Harapan itu berliku-liku jalannya, dan memang berdarah. Kita memang berdarah untuk capai benda tu. Jadi kita nak angkat benda tu, dan itu bukan saja simbol silaturahim yang telah terjalin selama ini di antara parti Pakatan Harapan, dan juga sebenarnya ada satu simbol perjuangan perubahan. Jadi saya berpandangan bahawasanya elok kita gunakan lambang itu untuk gembeling segala tenaga untuk membawa perubahan yang sebelum ini tercantas atau tergantung. Okey, itu pandangan saya. Dan sama ada benda itu akan berlaku, sudah tentu Sabah dan Sarawak ada otonomi Sabah dan Sarawak, itu kita akan biarkan harapan Sabah dan Sarawak untuk tentukan. Tetapi bagi saya
Pakatan Harapan adalah jenama, logo dan satu perjuangan yang perlu, bagi saya wajib dikekalkan dan diperkasakan. Pasal kerjasama dengan UMNO menjadikan siapa ya? Muhammad Najib. Muhammad Najib. Muhammad Najib. Soalan nakal ni. Soalan nakal. Kerjasama dengan UMNO akan menjadikan DAP menjadikan macam MCA. Satu, kerjasama dengan UMNO belum jadi, tak jadi, belum ada kesan yang dia akan jadi. So, tapi tak apa, saya akan jawab juga. Saya nak tanya, parti Cina yang satu-satunya ada di Malaysia ni apa? Satu-satunya? Ya. Rasanya ada dua. Parti Gerakan Campur. MCA lah. MCA? MCA. DAP adalah parti berbilang kaum. Adun Melayu ada, Adun Iban ada, dan MP Iban ada, India Kadazan ada, India ada, Sikh ada, Cina ada. Untuk menyamakan MCA dengan DAP dalam sesebuah pentadbiran, itu saya rasa langsung tak kena. Sebab MCA jadi parti yang mereka sekarang adalah kerana mereka adalah parti kaum, berdasarkan kaum yang memainkan peranan untuk mengetengahkan, tapi gagal, mengetengahkan agenda kaum dia sendiri. Kami mengangkat agenda rakyat Malaysia dan bangsa Malaysia. Mustahil untuk jadi macam MCA. Tapi mungkin dipersoalkan sebab majoriti Cina kot. Majoriti katanya. Tapi memang majoriti lah kalau ahli parlimen. Majoriti, okey, kita tak pernah persoalkan MCA. Kita tak pernah persoalkan MIC dan lebih penting lagi kita tak pernah mempersoalkan majoritinya, bukan majoriti, semua ahli parlimen UMNO adalah Melayu. Kita tak persoalkan perjuangan mereka. Sebab mereka menyatakan bahawa mereka adalah parti Melayu. Kami adalah parti Malaysia dengan perwakilan di legislatif dan di akar umbi daripada semua kaum. Tetapi kenapa kami pula dipersoalkan? Itu yang pelik. Tapi di sini saya menyatakan bahawa tidak, memang mustahil lah. Mustahil untuk jadi MCA sebab perjuangan pemikiran, ideologi, pegangan kami memang totally berbeza. Okey, itu jawapan. Harap menjawab kepada Muhammad Najib dan kita ada lagi 5 minit YB. Ada lagi? Tadi ingat dah 5 minit. 10 minit. Okey. Yang soalan saya bacakan untuk Keng Hong Lo. Selamat pagi YB. Pagi. Angka kes positif masih berada di 4 angka. Darurat juga masih dilaksanakan. Kalau tiada pelabur melabur di Malaysia, ekonomi terus jatuh. Adakah kemungkinan berlaku kita mengeksport buruh ke luar negara pula? Mungkin boleh komen mengenai saya kita kesimpulan. Ini secara ringkas. Saya sendiri menyaksikan jatuhnya, gagalnya, kaputnya satu business deal. Saya sebagai perunding. Di mana sebuah syarikat yang nak tanda tangani satu perjanjian antara dia dengan satu joint venture dengan sebuah syarikat daripada Eropah. Deal itu melibatkan sekurang-kurangnya 100 lebih pekerjaan, 150 pekerjaan, di antaranya 30 daripada 150 pekerjaan itu adalah bergaji sangat tinggi. Dan sudah tentu ada syaratnya, peratusannya daripada orang tempatan, orang Perak dan orang Malaysia. Hari ini umumnya proklamasi isytiharnya darurat, partner yang nak sign, yang nak beli tanah itu, nak melabur tu, dia masih okey lagi tau. Dia kata okey, emergencies are everywhere. Tapi hari kemudian ni apabila ordinance dia keluar, di mana kerajaan boleh ambil alih harta, sumber manusia, segala sumber, tiba-tiba di situlah dia buat keputusan, baik, janganlah. Jadi di situ adalah satu contoh di mana 30 peluang pekerjaan bergaji tinggi
dan yang bakinya jumlahnya 150 telah dinafikan. 150 orang Perak, orang Malaysia telah dinafikan pekerjaan sebanyak 150. Jadi apabila ada menteri yang, saya tak nak guna istilah bodoh tapi saya nak payah nak cari istilah lain, Tak cerdik. kata darurat tak akan menjejaskan keyakinan pelabur, itu pemikiran songsang. Dan kita dah tengok Toyo Tires lah, ada banyak Hyundai lah telah pindah ke negara jiran kita. Dan apabila kita sekarang tahu ada betapa besar peluangnya apabila kerajaan Indonesia akan membuat pelaburan yang sangat besar untuk memindah ibu kotanya ke Kalimantan. Di situ satu peluang yang boleh kita synergize antara Malaysia, antara Sarawak dan Sabah dengan Indonesia untuk menjadikan Malaysia, daerah Nusantara ini sebagai satu tempat di mana tumpunya pelaburan dari seluruh dunia. Tapi kerajaan Malaysia, sang penguasa sekarang yang memegang tampuk kuasa, masih nak main politik dengan sekatnya kebebasan untuk kita menjadi lebih baik. Rakyat bawah yang sengsara, rakyat yang di bawah yang jadi mangsa lah. Jadi bagi saya tak mustahil rakyat Malaysia, rakyat miskin kota, buruh tani, mahasiswa sekarang mungkin terpaksa mengeksportkan diri sebagai buruh gaji rendah. Kelak nanti bila Kalimantan menjadi pusat tumpuan ekonomi keseluruhan rantau Nusantara. Tapi masih belum terlambat untuk kita buat apa yang perlu. Bawa perubahan. Baik, itu daripada soalan jawapan kepada Keng Hong Low. Kalau ikutkan secara ringkasnya YB mengenai semuanya salah DAP, apa yang YB nak sampaikan kepada penonton di Malaysia Insight? Semua salah DAP, adakah benar? Ni pandang kamera. Okay. Segala yang kita saksikan sekarang di lanskap politik negara kita, khususnya dengan naratif-naratif, hasutan-hasutan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyatakan segalanya adalah salah DAP. Kita guna logik. Boleh tahan hebat DAP juga kalau kesemuanya salah DAP. Tetapi realitinya, hakikatnya adalah segala naratif ini adalah satu penutup untuk pertentangan kelas yang sedang berlaku di Malaysia dan sebenarnya telah sekian lama berlaku. Tetapi penutupan pertentangan kelas ini dengan pertentangan kaum yang dimomok-momokkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab ni, itulah sebenarnya yang rakyat perlu lawan, rakyat perlu tentang. Sebab rakyat di bawah sini, rakyat bawahan, rakyat marhin, pekerja, buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, kita di bawah sinilah sebenarnya yang perlu dikembalikan berkuasa. Dan mereka di atas sana yang sedang berkuasa nak kekalkan kuasa mereka. Kita perlu bangkit. Kita bangkit secara bersopan santun. Kita bangkit sebagai rakyat Malaysia menuntut hak rakyat Malaysia untuk kembali ke jalan dan landasan betul, iaitu jalan demokrasi berparlimen supaya rakyat boleh kembali berkuasa. Semua salah DAP? Sebenarnya salah demo saja. Bagus YB. Tengok YB pun orang kata telah, kalau ramailah yang first time tengok YB, mungkin sebab YB daripada kata Perak. Macam kalau kata belah-belah ahli parlimen lebih dikenali lah kan selepas sebelum ni. Macam kalau macam kawan-kawan saya sendiri yang tak mengetahui politik sangat, dia kata YB cakap Melayu, baca bahasa kebangsaan sangat fasih, cakap Perak lagi kan. Bahasa Melayu kurang lah, bahasa Perak okey lah. Okey lah. Kira halal lah tu, halal. Okey lah. Okey, terima kasih sangat YB. Lepas ni kalau ada isu-isu yang hangat, mungkin kita boleh cakap pasal anak muda dan sebagainya selepas ini. Kalau ada jodoh, kita akan jemput YB lagi ke Inside Talk. Dan terima kasih banyak kepada penonton di The Malaysia Insight yang sudi bersama kami daripada awal sehingga akhir rancangan. Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, anda boleh hubungi kami di email www.themalaysiainsight.com. Di sana ada butiran, boleh email secara terus dan apa-apa saja cadangan
yang kita boleh tampilkan panelis nak siapa selepas ni kan. Jadi nampaknya itu sahaja. Selamat berpuasa. Selamat menyambut Ramadan. Saya patut cakap awal tadi tapi saya baru cakap akhir ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Saya Nabia Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.